Bab 3. Now, please faham dekat hujung bab ini saya tertinggal dadah dan apa tu kesan alkohol. Jadi make a note, kamu kena baca dua benda tu, jangan tertinggal kerana selalu ada soalan objektif ke something in your kertas, ya. Okey. Baik. So sebelum saya buat bab ini, bab 3, secara ringkas, ya, dalam sel kamu, inside the nucleus, kita ada benda macam benang yang dipanggil kromatid, tapi dia adalah kromosom, ya. Kromosom ini sebenarnya dibuat daripada dua rantai yang bergabung berbentuk pilin. Yeah, you like the seni? Nak gambar? Okay. Baik. So this is called kamu punya DNA. Sebahagian DNA kamu dipanggil gene. Dan kamu ada dalam badan kamu satu kromosom datang dari ayah, satu kromosom datang dari ibu, dan di tempat yang sama kamu ada sepasang gene. Semua faham? Gene kita ada gene yang dominan, bermaksud dia selalu menunjuk sifat, dan kita ada gene yang resesif yang hanya menunjuk sifat bila si dominan tak ada. Okey, dominan kita selalu guna huruf besar, contoh A. Resesif kita guna huruf kecil. Seperti itu. Semua jelas? Jelas. Okey, so like this, secara ringkas. Siapa boleh gelung lidah? Angkat tangan yang boleh gelung lidah. Siapa tak boleh gelung lidah? Oh, seorang, dua orang. Now you see, kerana tak boleh gelung lidah ialah sifat resesif. Jadi yang dua tu, kita tahu dia punya gene mestilah A kecil. Anybody yang resesif, kalau bunga atau haiwan atau manusia, kalau dia resesif, mestilah kombinasi gene dia kecil-kecil, resesif. Yang lain yang boleh gelung lidah, saya tak pasti. Kamu mungkin adalah A besar, dominan, atau A besar, A kecil. Jadi kita hanya ada 3 pasangan. Faham? Ya? Jadi, what you all must remember is, kacukkan untuk ini dan ini, ini dan ini, ini dan ini. Macam tu. So, there are just 3 kacukkan bila you baca the soalan. Jelas? Jelas. And then the rest of the bab is sedang mengenai jantina kalau kamu lelaki ke perempuan, and then sedikit mengenai penyelidikan genetik, mutasi, and then kamu punya variasi. So, kita buat the soalan, ya. Bab dia ialah apa? Warisan. Keturunan dan variasi. Okey, variasi dan keturunan. Baik, gene. Gene ialah bagus, okey. Unit asas pewarisan. Tolong tulis. Unit asas pewarisan. Let's go through. Apakah gene? Pakaian bahan asas pewarisan. Ya. Yeah. Benang dalam nukleus adalah kromosom. Kromosom dibuat daripada DNA. Bagus. Yang mana gene dominan? Rambut hitam. Bagus. Boleh gelung lidah? Tak boleh gelung lidah? Bagus. Eksperimen Mendel, kacaukan. T besar dengan T kecil. Yang ini 2. T besar dengan T kecil. You dapat 100% dominan.
Jadi semua mesti ikut dominan kalau kamu ada two lane dominan dengan two lane recessive. Sorry ya, recessive selalu two lane. Jadi jawapan ialah 100%. Kalau you ambil ni, kacukkan dan recessive, you dapat 50%. Ya? 50%. And then the next one, dia kata T besar T kecil dengan T besar T kecil. 50%. Ini kamu mendapat the nisbah 3 ke 1, which is very famous. Itu ialah nisbah Mendel. Now gang, kalau ni keluar, it's very cepat. So, dekat tepi kertas, kalau you nak practice. So, dia kata ayah ialah two lane dominant. Jadi, you kata A besar, A besar. Buat, ikut saya. So, dia kata ayah ialah two lane dominant. Two lane bermaksud mesti sama. Atau dia guna the perkataan homozygote. Homo bermaksud sama. Dan dia kata ibu itu ialah recessive. Jadi A kecil, A kecil. Kalau ini dua sama, ya, you tak payah buat dua gamete. Buat satu gamete. Jadi gamete dia ialah A besar. Kalau ini dua sama, just buat satu gamete, A kecil. And then bila you buat kacukkan kamu, semua mestilah A besar, A kecil. So it's very pantas. Hanya kamu perlu buat dua. Sorry ya, biar ni sini. Kalau kamu ada hetero dengan hetero macam ini, A kecil, A kecil, sinilah kamu kena buat dua gamete macam tu. Faham? That's the only time you kena buat. And then sekali lagi you kacuk, you mesti tahu ini beri kamu 3 ke 1. Faham? This is the only one yang panjang. Kerana you kena buat. So, you buat macam ni. Nomborkan. 1, 2, A, B. You buat. 1, A. 1, B. 2, A. 2, B. Macam tu. That's all. Atau you can buat 1, A. 2, A. 1, B. 2, B. Tak susah. Tapi just nomborkan lah. Even saya 54 tahun, saya masih lagi menomborkan. Okay? All bagus? Okay. Ingat, if the bahan is sama, just buat satu gamete dengan cepat dekat tepi kertas, so kamu boleh lihat what the nisbah is going to be. Okay? Baik, kita balik ke soalan. Already? Ya. Okay. Jantina, kemungkinan mendapat bayi lelaki ialah? Kemungkinan kamu lahir ialah? Sebagai lelaki, 50%. 100% lah cikgu. Sebenarnya. Okey, 50%. Sperma mengandungi. So, kalau lelaki ialah 44 XY, sperma mestilah 22X atau 22Y. Okey, wanita, perempuan selalu 22X je. Okey. Kejantinan dikawal oleh sperma. Jika bayi adalah perempuan, kandungan genetik sperma ialah saya silap tulis 46 sana. Just batal 46. It must be 44 XX. Jawapan A. Okey. Baik, next one. Kembar. Kembar seiras ada apa yang sama? Darah? Kulit? Tak. Cap jari? Darah. Huh? Warna kulit. No. Jenis darah dan cap jari. Ya? Yeah. Dia boleh ubah. Tapi bila when they born, they have the same cap jari. Yalah. Buku ni dah tua. Kembar tak seiras ada jantina sama atau tak sama? B. Baik. Kembar siam adalah? Bagus. Next page. Mutasi. Okey. Mutasi. Mutagen adalah? Bahan kimia? Ya. Bulatkan. Asap rokok? Ya. Bulatkan. Bahan radioaktif? Ya.
Bahan radioaktif boleh memberi kanser semua kan? Terutamanya gamma. Baik, mutasi jin menyebabkan penyakit buta warna? Sindrom Down. Ya. Ya, buta warna. Sindrom Down? Tak. Albino? Ya, bulatkan. Sindrom Down disebabkan 3 kromosom nombor 21. Bagus. Penyakit albino tidak dapat membuat pigmen melanin. Bagus. Penyelidikan genetik. Let's do. Sifat kelapa sawit tenira adalah Saiz buah. saiz buah sederhana. Okey. Saiz buah kecil tak nak kan? Banyak buah atau kurang buah? Banyak. Banyak. Tempurung tebal atau tempurung nipis? Nipis. Okey. Jagung, emas, madu ada sifat? Lebih manis. Ya. Kecil? Tak. Tahan penyakit? Ya. Bagus. So, ingat. Bila kita membuat pembiakbakaan, tulis di tepi, pembiakbakaan. Kita selalu nak sifat yang terbaik. Okey, sifat terbaik induk. Okey? Jadi kita buat kita punya kacokan sehingga kita dapat. Kejuruteraan genetik menyumbang kepada pembuatan insulin? Ya. Ya. Halo, insulin, geng. Apa dia buat ialah dia ambil bakteria. Dalam bakteria tu dia letak jin untuk insulin. Jadi bakteria buat insulin. Kemudian kita ambil bakteria, kita pecah dia dan ambil insulin keluar. Kerana bakteria bertumbuh dengan pesat. 30 minit setiap kali dia membahagi. Faham? So that is kejuruteraan genetik, ya. Contoh. Individu kes jenayah. Ya. Ya, dia boleh cek rambut, darah. Kerana dari rambut, darah tu, dia boleh cek kalau DNA dia sama. Jadi dia boleh cam lah kalau orang tu ke bukan orang tu. Jika tertinggal sedikit tisu dekat sana. Rambut, kulit, darah, seperti itu. Okay? And then the next one, pengklonan. Also. Jadi semua disumbang oleh kejuruteraan genetik. Baik, variasi. Antara berikut manakah variasi tak selenjar? Geng, tak selenjar bermaksud boleh ubah ke tak boleh ubah? Fikir. Boleh ubah ke tak boleh ubah? Tak boleh ubah. Faham? Darah. Kamu punya cap jari. Kalau gelung lidah. Kalau ada cuping telinga. Macam tu. Okey? Yang mana? Warna kulit? Tidak. Kepintaran? Tak. Jenis darah? Bulatkan. Gelung lidah? Bulatkan. Apakah yang mempengaruhi variasi selenjar? Variasi selenjar, jin dan persekitaran. Kedua-dua. Okey? Baik, di bawah kita nak lukis the graph untuk variasi selenjar dan tak selenjar. Untuk variasi selenjar, kita ada graf seperti ini. Dia naik, dia turun. Ya, kita ada minima dan maksima. Kebanyakan orang duduk di antara. Okey? Untuk variasi tak selenjar, kita punya perbezaan adalah diskrit, bermaksud tak ada pengantara. Jadi ini selenjar, ini tak selenjar. Okay, just sketch dekat bawah. So you know, you lihat the graph saja, kamu tahu. Belajar online je, paling senang dan efektif. Jangan tunggu lagi dan daftar sekarang di ittv.com.my.